KPM. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih untuk anda yang sedang menyaksikan Didik TV KPM. Hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku host anda. Apa khabar yang berada di rumah? Saya harapkan anda berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Ingat, kita masih lagi belum menang dalam kita mengekang penularan jangkitan COVID-19. Ayo, kita terus patuh pada SOP. Kemana jua anda pergi, apa jua yang anda lakukan, teruslah pakai pelitup muka, face mask anda dengan betul. Jarak fizikal kena jaga, kita bersama yang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Kerap kali cuci tangan, gunakan sabun dan juga air selama 20 saat. Dan jangan lupa gunakan gel pembasmi kuman sebagai langkah pencegahan. Baik, hari ini Ria tidak keseorangan. Saya akan menjemput guru kita pada hari ini. Saya nak mengalu-alukan kedatangan Cikgu Ahmad Baihaqi. Silakan Cikgu, boleh masuk? Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, segak bergaya Cikgu kita pada hari ini ya. Mungkin Cikgu boleh memperkenalkan diri Cikgu kepada murid-murid yang sedang menonton ni Cikgu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya hari ini Cikgu Ahmad Baihaqi bin Muhammad Yunus. Saya dari SMK Mahmud Rauf. Dan insyaAllah kita berikan yang terbaik, pastinya yang terbaik untuk anda semua. Wah, okey Cikgu, kalau tengok uniform Cikgu ni pakaian British gitu Cikgu? Ya, hari ini saya bawa watak sebagai Captain Jet Speedy ya. Saya nak menjaga kawasan Lombong ni. Bolehlah saya angkat macam ni Cikgu? Boleh. Boleh. Okey, Cikgu, mungkin sedikit perkongsian Cikgu lah tentang kita punya subjek hari ini Cikgu, mata pelajaran kita sejarah. Apa yang Cikgu mungkin nak kongsikan kepada murid-murid kita? Ya, murid-murid di seluruh Malaysia dan juga yang bersama dengan saya hari ini, kita akan belajar satu tajuk yang cukup menarik, iaitu berkenaan dengan penjajahan British, pemodal barat, bagaimana mereka hadir ke negara kita, mengeksploitasi kekayaan negara kita dan mengubah segala-galanya baik dari sudut politik, ekonomi dan juga sosial. Wah Cikgu, saya dah tak sabar rasanya. Tapi sebelum tu Cikgu, jom kita sanitasi tangan terlebih dahulu Cikgu. Okey, boleh. Okey, sebagai langkah pencegahan untuk kita elakkan penularan jangkitan COVID-19. Baik, Cikgu Baihaqi pun dah ada dengan kita. Jadi apa kata sekarang tiba masanya untuk kita berkenalan dengan murid-murid yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Okey, kalau kita boleh saksikan di belakang kita Cikgu. Wah, nampak bersemangat semuanya Cikgu hari ini. Senyum lebar. Senyum lebar, saya bawakan yang terbaik dari ladang. Saya pasti ini murid-murid kesayangan Cikgu semua Ya, murid-murid kesayangan yang dengar kata, yang dengar cakap. Wah, bagus. Semua sekali lah, tidak ada perbezaan murid-murid. Okey, baiklah kita nak berkenalan. Mungkin kita mulakan dahulu dengan adik Afifah Husna. Silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah Husna binti Ahmad Zamri dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syahbandar Hussein Rauf. Okey, seterusnya kita ada Putri Nur Shah. Silakan. Nama diberi Putri Nurisha Kristina binti Muhammad Razali, bersekolah di SMK Udin Rauf, Pahang. Okey, seterusnya Syakban. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syakban bin Roslan, bersekolah di SMK Dor. Okey, seterusnya kita ada Muhammad Amsyar. Silakan memperkenalkan diri. Bismillah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amsyar bin Azain, bersekolah di SMK Mahmud Rauf, Pahang. Okey, dan last sekali, yang terakhirnya kita ada Yap Yi Wen. Silakan.
Salam sejahtera, nama saya Yap Yiwen. Saya bersekolah dari SMK Mahmud Rao Pahang. Okey, baiklah. Terima kasih murid-murid yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan cikgu, mungkin standard pembelajaran kita pada hari ini untuk kita punya mata pelajaran sejarah, kesan pentadbiran barat dari segi ekonomi, sudut ekonomi cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan bersama dengan murid-murid. Ya, jika kita boleh lihat di slide mungkin untuk panduan kita pada hari ini, iaitu kita akan melihat dari sudut 7.6.1, iaitu kita menyatakan pengenalan ekonomi moden oleh kuasa barat di negara kita, dan K7.6.8 kita akan merumuskan kepentingan memanfaatkan kekayaan negara. Jadi dua tajuk ini kita akan bincangkan pada hari ini. Kita akan analisis secara keseluruhan bagaimana kedatangan British itu membawa kesannya dan bentuk sistem ekonomi yang diperkenalkan di negara kita. Okey, baiklah. Dan kalau kita tengok sini cikgu, mungkin cikgu boleh datang kembali ke sini. Apa yang cikgu mungkin saya dah tak sabar sebenarnya tengok diorama yang sebesar ni cikgu. Ya. Ini ialah satu set diorama yang saya datangkan khas untuk kita gambarkan bagaimana satu suasana ataupun perkaitan yang kita boleh lihat. Selalunya kita di dalam kelas kita hanya membayangkan saja, ya. Bayangkan biji timah nak diangkut pergi ke pelabuhan. Jadi hari ini kita lihat bagaimanakah biji timah itu nak diangkut serta bagaimana ia memberi kesan secara tidak langsung terhadap negara kita, baik dari aspek politik dan juga ekonomi. Tetapi hari ini kita nak fokus kepada bidang ekonomi lah. Ekonomi Okey, baik. Nampak gayanya. Saya pun tak sabar cikgu. Bukan sekadar murid-murid saja. Tapi sebelum tu kita berehat dahulu. Kita kembali lagi selepas ini.做小康嘅時候，喺1955年啦，你17歲啦，係啊。那麼用寫上面。嗰陣時橡皮用水嚟沙了奶嘛，要機械嘛，要用架機械嘛，要機械嚟沙了奶，沙到奶面流啦，就康復富郎南面啊，要架機器打上金三角，沙了去。因為我射咗針。Pendapat saya, teri getah masih relevan dan apabila harga tinggi, maka pendapatan orang kampung dan petani boleh bertambah. Kiranya harga menurun, maka pengeluaran dan pendapatan terjejas. Pada masa ini, kita berhadapan dengan masalah kekurangan tenaga buruh. Sebagai seorang pengusaha getah, saya menggunakan banyak modal dan jentera serta tenaga buruh yang ramai untuk membantu menguruskan operasi syarikat. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini kita dalam slot menengah rendah. Kita akan belajar mata pelajaran sejarah. Dan untuk itu sekali lagi saya bersama-sama dengan Cikgu Ahmad Baihaki bin Muhammad Yunus yang merupakan Ketua Panitia Sejarah bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Mahmud Rao Pahang. Okey cikgu, saya macam dah tak sabar ni cikgu nak memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey cikgu boleh mulakan? Baiklah Risha, Ria, tadi kita di waktu awal siaran saya ada tunjukkan video proses saya menjalankan aktiviti memotong kelapa sawit. Jadi kita nak kaitkan dengan tajuk hari ini. Saya minta pandangan daripada murid-murid, apakah maklumat yang mungkin anda boleh dapat daripada video tersebut. Ada siapa-siapa nak berkongsi dengan rakan-rakan di seluruh Malaysia? Mungkin dah ada yang angkat tangan. Syakban, silakan dengan jawapan awak Syakban. Silakan Syakban. Melalui pemerhatian saya, yang saya dapat daripada video tersebut ialah pekerja, tenaga buruh. Pekerja dan tenaga buruh, Ria. Ya, betul, bagus. cikgu. Ya, betul. Okey, kita sekali. dengar lagi, kita buka lagi ruang untuk pelajar lain. Siapa nak memberikan respon? Okey. Alright, kita ada Putri Nursha. Silakan dengan jawapan awak.
Apa yang saya nampak daripada video tadi ialah penggunaan modal yang besar amat diperlukan dalam pengurusan Ya, bagus ya. Itu jawapan yang terbaik yang kita nak dapatkan daripada murid-murid kita, iaitu tengok video, kita boleh kaitkan dengan tajuk yang kita nak belajar hari ini. Ya, boleh saya mulakan dahulu sesi pembelajaran kita pada hari ini? Silakan cikgu. Ya, hari ini kita lihat bagaimana tajuk yang pertama ialah saya nak perkenalkan kepada anda semua. Selepas kedatangan kuasa barat ke negara kita, mereka mengubah sistem ekonomi tradisional yang sebelum ini kita dah pun amalkan. Jadi antara ciri-ciri yang kita nak lihat ialah ada 5 semuanya. Iaitu yang pertama sekali, mereka menggunakan modal yang besar. Yang kedua, mereka mempunyai teknologi moden, tenaga buruh ramai, pengeluaran skala besar, dan yang kelima ialah tanah. Tetapi kerana kita kekangan masa, kita akan lihat kepada 2 aspek insya-Allah hari ini. Iaitu yang pertama, kita akan lihat dalam aspek modal yang besar yang digunakan untuk dilaburkan. Yang kedua ialah penggunaan teknologi moden untuk mengeluarkan hasil yang sangat banyak dan menguntungkan. Okey ya. Jadi kita lihat kepada yang pertama. Pemodal barat ini mereka sanggup melaburkan jumlah yang sangat banyak untuk tiga sektor yang kita nak bincangkan hari ini, iaitu yang pertama sekali ialah dalam aspek pelombongan, yang kedua pertanian komersial, dan yang ketiga ialah getah. Ya. Saya mulakan dahulu yang pertama dia, kita lihat di sini. Perlombongan ini mereka fokuskan kepada beberapa jenis galian atau mineral yang diperlukan di persada antarabangsa. Antaranya ialah, jika kita boleh lihat di sini, emas, kemudian arang batu, biji timah ya, dilombongkan di beberapa lokasi tertentu yang hari ini ada yang masih lagi kekal dan ada yang sudah pun menghentikan operasinya. Ya. Yang kedua kita lihat, kerana modal yang banyak ini, mereka sanggup laburkan. Contohnya kita lihat, mereka membina lombong biji timah bawah tanah terpanjang dan juga terdalam di dunia. Di mana? Di mana dia agak-agaknya? Sungai Lembing, cikgu. Ya, Sungai Lembing. Tepat sekali ya. Saya berikan RM10 nanti selepas slot ini ya. Okey. Baik. Kita lihat yang kedua ialah kerana permintaan di peringkat antarabangsa banyak, maka mereka membuka kawasan-kawasan lombong yang baru. Seperti yang kita lihat pada set diorama itulah ya. Dilombongkan hasil galian itu untuk dibawa balik ke Eropah ya. Jadi, kita lihat contoh-contoh syarikat yang terlibat dalam aktiviti pelombongan ialah syarikat Malayan Tin Dragging dan juga Gopeng Consolidate ya. Okey. Yang seterusnya di Sarawak pun sama. Aktiviti pelombongan juga dijalankan secara besar-besaran, tetapi Charles Brook ini dia memberikan satu keistimewaan kepada satu syarikat. Boleh Ria teka? Apa dia bagi murid-murid boleh cikgu? Ya, syarikat di sini ada ya, iaitu syarikat Borneo Berhad ya. Saja saya nak pastikan Ria tidak tidur ya di dalam zon ni. Nanti saya cakap seorang mati saya ya. Baik cikgu. Baik. Yang kedua, mereka juga ada mineral lain, contohnya arang batu ya, hasil arang batu, dan juga paling penting di Sarawak sampai hari ini, Sarawak menjadi negeri antara yang terkaya hasil buminya, iaitu apabila pelombongan petroleum ditemui, dan ada kilang minyak, menapis minyak didirikan di Lutong Miri ya. Okey. Yang seterusnya di Sabah juga sama. Sebelum kedatangan British, orang Cina sudah pun melombong dan mengusahakan pelombongan emas, ya, arang batu, dan apabila syarikat Borneo Utara British masuk, mereka menggunakan teknologi yang moden. Mereka mengusahakan lombong-lombong di Sabah ya, seperti syarikat Kowi Herbal Coal yang kita lihat di sini. Ya. Okey. Baik, saya kira ya. Murid-murid ada sesuatu nak kongsikan bersama cikgu? Ya, hari ini kita tak nak sesi kita ini sehala saja, okey? Ada apa-apa respon atau faham tak apa yang cikgu terangkan tadi? Okey. Okey, cikgu, ya, mungkin ada yang melambai. Afifah, silakan Afifah. Cikgu, saya nak tanya. Tanya apa tu Afifah? Sebelum kedatangan barat, pembesar macam Ngah Ibrahim pergi aktif dalam sektor pelombongan. Lepas kedatangan barat, apa kesan penggunaan modal dan teknologi moden terhadap pembesar Melayu macam Ngah Ibrahim tadi? Ya, betul ya. Afifah ni dia suka membaca ya. Kalau kita lihat sebelum kedatangan British ini, pemodal ataupun pengusaha tempatan sudah ada. Jangan kita ingat orang Melayu ni miskin.
orang Melayu kita dah ada orang Melayu yang kaya jutawan mengusahakan lombong seperti Ngah Ibrahim. Jadi untuk menjawab soalan itu, saya buka dulu ruang. Ya, mungkin kita boleh menilai kefahaman rakan-rakan yang lain. Siapa nak mencuba, berikan pandangan, silakan. Boleh angkat tangan. Ya. Okey. Amsyar. Kita ada Amsyar. Silakan. Pembesar Melayu itu terpinggir ke cikgu? Ya, pembesar lain terpinggir ya. Saya berikan 2 markah untuk jawapan tersebut ya. Untuk Amsyar, Pembesar lain terpinggir ya. Jadi kalau kita lihat kerana penggunaan teknologi yang banyak ya, modal yang besar, maka ia tidak mampu disaingi oleh pembesar seperti Ngah Ibrahim tadi. Jadi kita dengarkan ada tak pendapat lain yang nak dikongsikan bersama dengan rakan-rakan di seluruh Malaysia? Mungkin ada? Yap. Yap Silakan. Iwan. Satu-satunya gadis Cina di dalam kelas kita hari ini. Silakan Yap. Okey. Pertama, penggunaan modal yang besar ini akan menyebabkan pemodal barat boleh beli tanah, bawa masuk buruk dan guna teknologi canggih secara besar-besaran. Lepas tu, pengusaha tempatan juga tidak mampu. Ya. Okey. Baik, murid-murid, hari ini kita dengar jawapan yang cukup bagus sekali daripada 2 orang murid yang kita ketengahkan pada hari ini. Saya berikan 3 markah lagi untuk jawapan yang diberikan tadi. Ya, saya ulas sedikitlah ya. Okey, kalau kita lihat jawapan yang kita kemukakan tadi tepat ya, kerana itulah kita bincangkan pada hari ini bentuk sistem ekonomi yang dibawa oleh barat ini secara tidak langsung menjejaskan pendapatan dan juga pengaruh pembesar tempatan seperti Ngah Ibrahim yang kita bincangkan tadi. Ya, kerana kekuatan kuasa modal, keuangan dan juga teknologi yang tinggi tadi ya. Okey, boleh saya teruskan? Silakan cikgu. Ya, kita lihat kepada aspek yang kedua. Kali ini saya dah agak haus bercakap seorang. Jadi saya nak murid-murid saya ini berkongsi dapatan dan juga maklumat yang mereka ada. Boleh cikgu. Okey. Sebenarnya kita dah buat beberapa aktiviti di sebelum ini. Mungkin kita boleh lihat pelajaran pertama, dia akan terang bantu saya menerangkan tentang pertanian komersial. Silakan. Silakan. Siapa ingin membantu cikgu? Untuk menerangkan mengenai pertanian komersial? Ya, Afifah. Silakan Afifah. Silakan Afifah. Teruskan Afifah. Saya nak tunjuk beberapa contoh tanaman yang diusahakan oleh barat. Ya. Mungkin Afifah boleh naikkan sedikit? Okey. Antaranya adalah ladi hitam yang ditanam di Pulau Pinang dan Singapura. Seterusnya ialah tebu. Okey, tebu. Tebu diusahakan di seberang Perai dan di Perak. Okey, yang ketiga ialah nampak macam besar tu cikgu. Ya, susah betul nak angkatnya. Yang ketiga ialah kopi. Yang ditanam di Perak. Yang ditanam di Perak. Okey. Selangor dan Negeri Sembilan. Okey. Dan yang last sekali ialah ubi kayu. Ubi kayu yang ditanam di Melaka, Negeri Sembilan dan Selangor. Ya. Saya berikan 5 markah untuk jawapan dan juga respon tadi. Senangnya cikgu nak dapat markah ya. Ya, kita boleh menilai kerana dia telah mengkaji, membuat analisis dan juga mendapat maklumat daripada aktiviti yang kita jalankan. Ya, kita berikan penilaian. Jadi itu ialah contoh antara tanaman yang dikomersialkan, ditanam secara besar-besaran, menggunakan modal yang banyak. Ya, selain pada tu ada teh di Kemiran Highland. Hari ini pergi Kemiran Highland, ada lagi tak ladang teh? Ada lagi kan. Itulah contoh kesan daripada penggunaan teknologi dan juga modal yang sangat besar menghasilkan ladang yang kekal sampai ke hari ini. Selain itu juga kita ada contohnya di Sabah ada ladang tembakau. Ya, buat apa tembakau ni? Tembakau. Tembakau biasanya macam tu lah cikgu. Untuk orang isap rokok lah ya, tembakau. Tak boleh lah tak sebut ni cikgu. Tak ada orang minum air tembakau kan, pening nanti. Okey, tembakau ditanam secara besar-besaran di Sabah dan juga di Sarawak sampai hari ini mereka mengeluarkan lada hitam. Jadi itu contoh bagaimana British menggunakan modal yang sangat besar. Walaupun dahulu kita dah ada tetapi kita buat secara kecil-kecilan sajalah. Tanam di tepi rumah. Tetapi British datang dia buat ladang yang besar. Ya, dan hasilnya
mendatangkan pendapatan lumayan. Yang ini saya nak tambah sedikit. Yang ketiga ialah getah. Mereka juga mengeluarkan modal yang besar dan menggunakan teknologi untuk mengembangkan industri tanaman getah di negeri-negeri Melayu, Sarawak dan juga Sabah. Ya, adalah peringkatnya kita boleh lihat di sini. Contohnya ada pelabur-pelabur Eropah yang bersifat syarikat yang sangat besar. Ya, contohnya syarikat Guthrie, Sundarby, United Plantation, Harrison and Crossfire dan juga Boston Battery Estate. Hari ini ada lebuh raya satu di situ. Lebuh raya apa di Kuala Lumpur ni? Ria. Lebuh raya di Kuala Lumpur, Guthrie. Ya, itu contoh ya. Nasib baik jawapan saya betul. Jugalah pada Ria ya. Berapa markah untuk saya, cikgu? Saya bagi 2 cukup lah ya. Tak boleh banyak, nanti habis markah saya. Okey, di Sarawak misalnya, ada dinasti Brooke juga membuka ladang getah dan memberikan kepada satu syarikat namanya Syarikat Borneo Berhad, dan juga di Sabah pun sama, sehingga menyebabkan Jesselton itu berubah menjadi antara pusat pengeluaran getah terbesar di Sabah. Ya. Jadi kita lihat yang kedua ialah teknologi. Selain pada modal, mereka menggunakan teknologi yang canggih menyebabkan pengusaha atau pembesar tempatan kita tidak mampu bersaing. Ya. Kita lihat dalam 2 aspek itu, aspek teknologi pelombongan dan teknologi pertanian. Ya. Baiklah Ria, sebelum tu mereka juga 4 orang pelajar ni tidak bersenang lenang ya. Murid ini sudah pun menyediakan beberapa bahan untuk kita kongsikan. Boleh kongsikan bersama dengan rakan-rakan tak? Betul. Siapa yang dah siap sediakan? Boleh tunjukkan kepada murid-murid yang sedang menonton ni juga. Silakan. Siapa yang pertama? Silakan. Menunjukkan hasil. Kita lihat semua dahulu Ria. Semua. Angkat semua orang, boleh. Selain pada Afifah dah tunjukkan tadi. Tu ya. Baru je balik menoreh Putri tu. Syaban baru nak buka ladang ya, tanam pokok belum boleh toreh lagi. Yang tu Amsyah tu buat apa tu Amsyah? Amsyah buat apa tu cikgu? Kotak apa tu? Kotak biskut ke apa tu Amsyah? Saya bantu dia lah, kapal korek. Kapal korek cikgu. Kapal korek ya. Okey, kapal korek. Okey, yap. Yap. Yap tu apa cikgu? Yap apa yap? Ini terowong bawah tanah. Terowong bawah tanah. Dia buat keratan rentas ya untuk kita perhatikan. Okey, baik. Kita kongsikan maklumat. Okey, saya persilakan murid-murid saya untuk membantu menerangkan kepada murid-murid di seluruh Malaysia. Okey, kita lihat yang pertama, teknologi pelombongan. Saya persilakan Amsyah lah. Okey, Amsyah. Dia buat kapal korek tadi. Okey, Amsyah. Nak melombong apa ni? Silakan Amsyah. Adakah kapal korek itu seperti berada di tengah lautan atau macam mana Amsyah? Boleh kongsikan? Kapal korek ni dia untuk melombong biji timah. Okey, boleh tunjuk tak model yang untuk awak dah buat? Boleh tunjukkan angkat sedikit kapal korek yang dicipta sendiri oleh Amsyah ni. Wow, dahsyat cikgu. Siap pada tu. Dibuat guna pusing-pusingkan kotak, sikit Amsyah boleh? Pusingkan sedikit kapal pusingkan tu. Sedikit. Seolah-olah ia berada di lautan dalam. Dia berada di daratan ya, nama je kapal korek ya. Kerana bentuknya seperti kapal lah. Sebab tu kita suruh buat ya. Kalau tak buat tu duduk bayangkan kapal yang berlayar di lautan. Itu masalah nanti. Okey. Baik, kita lihat teknologi yang kedua dalam bidang pelombongan. Saya persilakan Yap tadi. Okey, Yap. Yap. Teruskan dengan awak punya hasil tu. Saya tak sabar nak tengok ni. Ambil balik dekat belakang tu. Pusingkan dia. Okey. Bawah tanah. Okey, pertamanya terowong bawah tanah ini diperkenalkan oleh Pahang Consolidated Company and Straight Trading Company. Kedua, dia terlibat dalam aktiviti pelombongan arang batu. Ya, arang batu. Betul cikgu. Pahang juga ya. Kami orang Pahang ni kaya sebenarnya ya. Banyak hasil bumi. Okey. Seorang lagi cikgu. Ada seorang lagi, sebenarnya ada 2. Kita cepatkan, iaitu teknologi pertanian. Kita tunjuk serentaklah dua-dua ni. Serentak dua-dua. Kita pasangkan mereka hari ni. Putri dan juga Syakban. Putri Syakban ya. Ini untuk pertanian ya cikgu? Ini pertanian. Okey. Ini ialah contoh teknologi dalam industri getah ya. Okey, boleh kongsi tak? Kita mulakan dahulu. Siapa nak mula? Putri. Putri. Okey, silakan Putri.
untuk teknologi pertanian dari aspek penanaman getah ialah pada tahun 1997, HN Ridley telah memperkenalkan satu sistem torehan yang dinamai IDEM atau dikenali sebagai sistem torehan tulang ikan herring. Dan dia punya corak torehan adalah daripada bahagian kanan dan kiri pokok. Dan susu getah yang terhasil akan menuruni torehan tu dan memasuki mangkuk getah untuk diproses bagi industri pembuatan. Ya, baiklah. Cikgu nak tanyalah, Puteri tu macam menarik ya. Sekarang ni orang tak menoreh macam tu. Kenapakah HN Ridley tu agak-agaknya dia memperkenalkan sistem tersebut? Apa kebaikan dia? Oh, dia boleh memanjangkan jangka hayat pokok getah tu, cikgu. Ya, kita berikan 3 markah lagi lah. Okey, baik. Syaban pula. Cepat Syaban. Okey, Syaban. Tunjukkan awak punya hasil tuaian ni, cikgu. Ini semayan, teknik semayan ya. Syaban. HN Ridley juga memperkenalkan teknik menyeman dengan arang basah. Arang basah ya. Itu satu teknik. Kenapa Syaban dia menggunakan arang basah? Teknik ini memudahkan untuk mengangkut anak pokok ke tempat yang jauh. Ya. Betul, cikgu. Betul ya, sebab anak getah ni bukan berasal daripada Malaysia. Bukan berasal daripada tanah Melayu ya. Kita bawa daripada Brazil pergi ke Sri Lanka, kemudian Botanical Garden di Singapura, jauh ya. Betul. Jadi dia menggunakan teknik semayan arang batu. Okey, berapa markah nak kita berikan kepada Syaban, cikgu? Saya berikan markah yang sama, 3 markah juga. Okey. Jadi kita Baiklah, dah terangkan tentang itulah dia teknologi. cikgu. Kita berehat dulu sebentar boleh cikgu? Kita bagi boleh. para pelajar dan cikgu relax dulu. Ada banyak Tarik lagi nafas perkongsian. Selepas ini, jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM. Tahukah anda sektor pertanian kekal menjadi antara sektor penting ekonomi negara? Malaysia berada di tangga kedua dalam pengeluaran minyak sawit dunia. Begitu juga getah. Pada masa kini, Malaysia termasuk dalam senarai 10 teratas pengeluar utama getah asli dunia. Komoditi koko, lada hitam, teh dan kenaf juga kekal diusahakan. Semua ini membuktikan negara kita sangat kaya dengan pelbagai sumber hasil. Jadi, kita perlu bijak menguruskan sumber kekayaan negara dengan baik dan bijaksana. Penggunaan teknologi yang hebat oleh pemodal barat. Penggunaan teknologi moden merupakan suatu keperluan yang perlu diberikan perhatian oleh semua pihak, baik kerajaan, swasta atau masyarakat. Aktiviti perhubungan masih lagi terus diusahakan sehingga ke hari ini. Begitu juga dengan aktiviti pertanian. Penggunaan teknologi moden mampu meningkatkan lagi produktiviti dalam kedua-dua sektor ekonomi tersebut. Inovasi dan penghasilan teknologi baru mampu meningkatkan menghasil pendapatan pengusaha dan rakyat. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM hari ini untuk slot menengah rendah. Kita nak belajar mata pelajaran sejarah dan saya bersama-sama dengan Cikgu Ahmad Baihaqi bin Muhammad Yunus yang merupakan Ketua Panitia Sejarah bagi SMK Mahmud Raub Pahang. Baik cikgu, sebenarnya ramai yang tertanya-tanya dekat belakang kita ni cikgu. Kalau tengok, kita panggil diorama cikgu. Ya, diorama. Kiranya yang terbesar yang pernah menjajah Didik TV cikgu. So mungkin cikgu boleh kongsikan, saya tengok ni macam sangat-sangat orang kata macam betul cikgu. Silakan. Okey, jadi konsep diorama ini ialah kita kecilkan bandar yang besar itu untuk kita bawa masuk dalam studio lah. Okey, jadi yang pertama sekali jika anda boleh lihat di sini, apabila kita lihat kepada penggunaan modal dan juga teknologi yang banyak tadi, ia secara tidak langsung memberi kesan dari sudut ekonomi. Apakah aspek kesan dari sudut ekonomi yang kita nak lihat hari ini? Yang pertama sekali ialah kita lihat dia bermula daripada sumber mineral dan juga bahan galian itu
yang dilombong secara besar-besaran. Jadi hasil ni bukannya sedikit ya. Jadi nak bawa takkan nak pikul pakai guni ya, atau Tak nak naik boleh, kereta cikgu. kuda ya. Jenuh ya. Jadi perkara pertama yang difikirkan oleh pemodal dan juga kerajaan British ketika itu ialah membina satu landasan kereta api. Di dalam buku teks murid-murid boleh lihat secara detail bagaimanakah proses pembinaan landasan kereta api itu dibuat ya. Jadi saya nak minta seorang murid saya untuk berkongsi info sedikit tentang pembinaan landasan kereta api. Okey, Ada silakan. siapa? Siapa nak tolong cikgu? Perkongsian mengenai landasan kereta api. Kalau kita okey, Amsyar, silakan Amsyar. Ya, Amsyar. Okey, landasan kereta api, British memperkenalkan landasan kereta api ni di negara kita pada akhir abad ke-19. Dan pada tahun 1885 hingga 1896 dia mencipta landasan kereta api ni untuk menghubungkan Lombong dengan pelabuhan bagi memudahkan biji timah dieksport. Landasan kereta api juga dibina menghubungkan bandar. Selain itu, landasan kereta api juga dibina untuk menghubungkan biji timah dan memudahkan beliau untuk dieksport. Ya, tepat sekali tepat. ya. Berapa markah cikgu? Kita berikan 3 markah jugalah. 3 markah penuh. Poinnya banyak ya, tapi kita kira maksimum 3 markah. 3 markah. Jadi murid-murid boleh rujuk kepada buku teks untuk penjelasan yang lebih terperinci tentang bagaimana landasan kereta api ini dibina oleh pemodal barat dan juga penjajah British ya. Okey. Yang kedua ialah kita nak lihat iaitu dari aspek pembinaan pengangkutan jalan raya. Ya, di sini juga di diorama ini kita lihat bagaimana jalan raya ini dibina bagi menghubungkan kawasan Lombong yang mungkin agak jauh daripada stesen kereta api ni. Betul. Jadi kereta api ni dah bagus dah nak bawa pergi ke pelabuhan. Tetapi kita nak mengambil masa pula nak bawa daripada Lombong. Jadi permulaan kepada jalan raya di negara kita bermula daripada aktiviti ini. Jadi dia membentuk jalan raya yang seperti saya buat inilah, dia tidak sempurna seperti hari ini. Ya, adalah berlubang sana sini ya, sempit ya, dia tidak lebar. Kemudian dia mengalami perubahannya apabila peningkatan kenderaan bermotor seperti lori ya, seperti kereta ya, motosikal, basikal dan sebagainya ya. Itu ialah contoh bagaimana kesan daripada aktiviti ekonomi tadi menghasilkan 2 perkara. Yang pertama tadi kita tunjukkan apa? Perkara pertama. Kereta api. Landasan kereta api. Ya. Yang kedua, kita lihat munculnya jalan raya. Ya, okey. Jadi kita lihat yang ketiga, ya. Pengangkutan udara dan laut. Ya. Jika kita boleh lihat di sini, Ria ya. Ada banyak kapal terbang ni ya. Ria pilihlah mana satu ya. Saya pilih yang color merah tu lah cikgu, pink ya, sikit, warna merah pink jambu. sikit. Ini adalah contoh pengangkutan udara ya yang secara tidak langsung membentuk kepada sistem infrastruktur yang ada di negara kita pada hari ini ya. Pada asalnya dia ditubuhkan oleh beberapa syarikat seperti syarikat WAN, Air Service ya. Dan syarikat-syarikat ini menyediakan perkhidmatan berulang-alik bagi perjalanan domestik melibatkan Singapura, pergi ke Kuala Lumpur, ya, pergi ke Pulau Pinang. Jadi kalau kita lihat hari ini, perkhidmatan pengangkutan udara ini pun bermula daripada era ini. Itu yang menarik ini kita lihat ya. Dan yang seterusnya ialah kita lihat juga di Sarawak juga ada penyediaan kapal laut ya. Kapal laut contohnya syarikat Singapore and Sarawak Steamship Company ya. Menyediakan satu perkhidmatan kapal laut sama seperti di Sabah ya, jika kita boleh lihat di sana. Ya, jika kita boleh lihat di sana. Okey, itu ialah contoh bagaimana Okey. itu kapal tu ya. Berat tu. Kapal laut. Kapal laut ini namanya pun kapal luap ya. Kapal luap. Membawa buruh, muatan, hasil dagangan ya, semua dibawa pulang ke Eropah. Dan pada hari ini kita lihat perkhidmatan ini menghasilkan pelabuhan moden.
Ya, kita lihat pelabuhan moden mula terbentuk apabila adanya aktiviti yang kita lihat pada hari ini. Jadi, jika kita lihat dalam konsep diorama ini, dia mempunyai perkaitan sebenarnya, Ria. Ya. Antara satu sama lain. Antara satu sama lain, ya, bermula daripada kawasan Pelombongan ini, ya, kemudian menghasilkan landasan kereta api, kemudian dia membentuk pelabuhan penting yang menggantikan pelabuhan tradisional sebelum ini, ya, dan secara tidak langsung dia membentuk bandar-bandar baru. Tajuk selepas ini kita akan belajar tentang bagaimana pembentukan atau pengaruh dari sudut sosial. Salah satu elemennya ialah pembentukan bandar. Ya. Jadi kita nak menganalisis hari ini, ya. Salah satunya saya terlupa tadi. Jika kita boleh lihat di sini, kita boleh perhatikan pembinaan pejabat pos. Pejabat pos. Mula didirikan di mana, Ria? Tak silap saya. Okey, kita tanya murid lah, cikgu. Kita tanya murid. Ada siapa-siapa nak ada memberikan tak siapa-siapa respon? tahu pembinaan di manakah pertama pejabat pos pertama didirikan atau dibina? Kiranya macam tu. Silakan. Di mana? Mungkin Syaban ada jawapan? Syaban terkejut. Okey, jawapannya ialah tempat kita berada sekarang. Di mana? Oh, di Selangor. Di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, Di Kuala Lumpur, ya. Kemudian dibangunkan telegraf dan juga radio untuk menghubungkan antara bandar, ya. Jadi bila kita lihat di sini, ini ialah contoh permulaan kepada pembentukan bandar yang lebih sistematik. Baik, saya juga dah buat satu aktiviti bersama dengan murid-murid, iaitu kita nak menerapkan elemen merentas kurikulum, iaitu kita nak buat peta lakar bandar-bandar penting yang dahulunya ada kaitan dengan sistem ekonomi moden ini. Okey. Boleh kita minta ke semua lah, cikgu. Ke semua, ya. Kita tunjukkan kepada murid-murid di seluruh Malaysia. Ya. Ini semua anda pernah belajar di tingkatan 1, ya, subjek mata pelajaran geografi, ya, bab 2, ya, peta lakar. Okey. Semua dah buat peta lakar. Beberapa bandar terpenting. Jadi saya berikan kuasa kepada Ria untuk memilih siapakah murid yang Ria rasakan kita nak minta penjelasan. Mungkin boleh angkat sekali lagi untuk saya memilih. Cikgu, saya diberi kuasa ni, cikgu. Ya, saya berikan kuasa memilih. Okey, angkat Amsyah. Nampaknya macam okey. Boleh Amsyah angkat? Okey, Amsyah punya. Saya memilih Putri, cikgu. Putri, ya. Nampak macam dia print, ya. Tadi memang dia lukis. Lukisan dia tu orang kata lebih menonjol lah. Bukan berarti yang lain tak elok, kan. Tapi Putri pilihan saya. Pilihan Ria, ya. Okey, silakan Putri. Kongsikan bandar apakah yang awak lukis tu? Peta lakar bandar mana? Peta ni dilukis berdasarkan bandar laut pada masa kini. Tepat sekali pilihan Ria, ya. Memilih bandar kami, iaitu bandar laut. Ya. Okey, Putri. Silakan. Apakah elemen yang awak nampak pada bandar laut semasa? Okey, apa yang saya nampak ialah adanya jalan raya yang agak banyak di sini. Dan ada juga di bahagian sini pada suatu ketika merupakan kawasan Pelombongan Emas yang kini telah bertas. Ya. Itu kawasan Pelombongan Emas, ya. Ya, di kawasan Bukit Koman namanya. Memang ada kawasan Lombong itu masih lagi ada, cuma dia tidak berapa aktif lah, ya. Dan untuk itu berapa markah yang cikgu mungkin nak berikan kepada Putri? Saya berikan 2 markah untuk Putri, ya. Dan juga kita mungkin pilih seorang lagi lah, Ria, ya. Boleh, cikgu. Untuk kita kongsikan. Silakan, siapa yang ingin berkongsi peta lakar yang telah pun dibuat tu. Kita minta seorang pelajar untuk kongsikan lagi. Siapa nak berkongsi? Mungkin boleh angkat je peta tu. Tak ada peta dah. Peta dah hilang. Okey, Amsyah. Amsyah. Okey, Amsyah. Silakan, Amsyah. Angkat tinggi-tinggi sikit, Amsyah. Peta tu. Okey, saya kita dapat lihat ada landasan kereta api dan ada jalan-jalan utama bagi Bandaraya Taiping
kita juga dapat tahu bahawa landasan pertama yang dibina jalan sayang kereta api di Bandaraya Taiping, dan kita juga dapat melihatkan perkembangan bandaraya itu semasa ke semasa Bandaraya Taiping. Ya, Boleh, bagus cikgu. jawapan dia. Ya, saya berikan 3 markah. 3 ya. markah. Okey, dan seterusnya saya nak memilih Yap Yi Wen. Boleh? Boleh. Yi Wen. Ya. Dia agak pemalu sedikit ya. Kalau nak masuk kelas tak boleh malu-malu, Tak cikgu. boleh, ya. Nak jadi orang cemerlang, kena berani. Kena berani. Okey, silakan. Okay, terima kasih. And then, betul lakah saya ini ialah Sandakan. Bandar Sandakan, Sabah ya. Ya. Dan terdapat dalam betul ini ada 2 hospital and then 2 sekolah. Ada sungai, juga ada rumah-rumah dekat tepi. Ya. Okey Ria, saya kaitkan dengan diorama yang ada di depan kita ni. Boleh, cikgu. Ya. Itu ialah perkembangan bandar semasa. Macam mana pun dia berkembang, tetap asal usulnya daripada sumber kekayaan negara kita. Ya, dia membentuk satu bandar yang besar yang ada pada hari ini, tetapi asasnya yang kita perlu tahu ialah dari sudut kesan terhadap eksploitasi ekonomi oleh pemodal barat dan juga penjajah British itu, ya, menyebabkan munculnya semua yang kita lihat hari ini, iaitu adanya landasan kereta api, adanya jalan raya, ada kemudahan pelabuhan, ya, kemudian ada pengangkutan tambahan yang lain. Misalnya pengangkutan udara, kapal wap, ya, perkhidmatan telegraf, ya, pos, dan juga kita lihat pada hari ini dia membentuk satu penempatan. Adalah bandar, ada stesen minyak semua. Okey. Ya. Jadi kita boleh kaitkan Betul. elemen kekayaan hasil bumi ini, dia boleh mewujudkan satu penempatan yang sangat moden dan sistematik seperti yang kita lihat hari ini. Itulah dia penjelasan daripada cikgu. Baik, sebelum tu cikgu, berapa markah nak diberikan kepada Yap tadi tu? Yap tadi saya berikan 2 markah 2 juga. markah. Baik. Untuk anda, kita nak berehat dahulu, cikgu, boleh? Kita boleh. berehat dahulu sebentar. Kita kembali lagi selepas ini. Pada pandangan saya, negara kita mempunyai kekayaan hasil bumi yang luar biasa. Kesuburan tanah kita membolehkan hasil pertanian dagangan seperti getah dan kelapa sawit ditanam secara besar-besaran. Kekayaan sumber galian seperti biji timah, biji besi dan emas dapat mendatangkan keuntungan lumayan. Pada awalnya, kekayaan hasil bumi ini dikuasai jutawan Melayu seperti Ngah Ibrahim di Larut Perak. Namun, pengenalan sistem ekonomi moden menyebabkan dominasi British dan pemodal Eropah berlaku secara besar-besaran. Semoga hasil kekayaan yang ada pada hari ini mampu diuruskan dengan baik demi manfaat buat generasi seperti saya pada masa depan. Nak kembali bersama dia dalam Didik TV KPM hari ini untuk slot menengah rendah kita dalam subjek sejarah. Dia bersama-sama dengan Cikgu Ahmad Baihaqi, Muhammad Yunus yang merupakan Ketua Panitia Sejarah bagi SMK Mahmud Raub Pahang. Cikgu, oi, si ada kereta api dalam kita punya set hari ini, Cikgu. Itulah dia landasan kereta api. Okey. Landasan kereta api. Baik cikgu, nampak gayanya kita dah nak sampai ke penghujung sebenarnya ni. So mungkin betul. Cikgu boleh kongsikanlah rumusan cikgu. Mungkin kita boleh tanya rumusan murid dulu. Kita untuk buka kita ruang punya untuk murid. Sesi pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin cikgu nak pilih siapakah yang ingin membuat rumusan, cikgu? Saya buka ruang untuk siapa yang nak memberikan rumusan. Silakan. Silakan. Syakban. Silakan Syakban. Menurut pandangan saya, kesimpulan yang dapat dibuat daripada pembelajaran kita hari ini ialah
strategi menguruskan ekonomi negara bukanlah biasa-biasa, dan penggunaan teknologi dasar kerajaan dan juga penggunaan modal yang tinggi perlu dirancang dengan baik. Okey. Penggunaan teknologi dasar kerajaan perlu dirancang dengan baik. Ya, bagus jawapan dia. Okey, kita buka lagi ruang untuk seorang lagi. Okey, siapa ingin membuat rumusan? Boleh angkat tangan. Rumusan untuk pembelajaran kita pada hari ini, silakan. Saya pilih Putri lah. Putri, Putri. Kita tak banyak masa. Silakan Putri. Okey, pada sesi hari ini apa yang saya dapat ialah saya sedar betapa kayanya negara kita dengan kepelbagaian hasil masyhur seperti getah, pelombongan dan pertanian komersial. Jadi pada hari ini kita hendaklah menguruskan kekayaan negara dengan betul dan sempurna. Okey, bagus ya. Pandangan yang diberikan, maka SP dan juga K yang kita cuba capai tadi, alhamdulillah pada saya kita berjaya laksanakannya dengan baik. Dan secara keseluruhannya prestasi murid-murid kita pada hari ini sangat memuaskan hati kerana mereka belajar secara amali dan juga bereksperimen, ya, memahami apakah yang ditulis di dalam teks sejarah itu melalui aktiviti yang dijalankan, dan mereka membuat perkaitan dengan sangat bagus dari sudut pembandaran moden dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya hari ini murid-murid kena faham kita belajar dua perkara, iaitu dari sudut pengenalan ekonomi moden, yang kedua kesannya terhadap ekonomi negara kita dalam aspek seperti yang kita persembahkan dalam bentuk diorama pada hari ini. Ya, saya tutup sesi kita pada hari ini dengan satu pandangan yang dikemukakan oleh Confucius. Boleh, cikgu. Iaitu yang ini. Confucius menyebut tentang orang yang kuat mencari sesuatu potensi, ya, dalam dirinya sendiri. Sebaliknya orang yang lemah mencari sesuatu potensi pada diri orang lain. Jadi kita perlu memahami kekuatan dan kekayaan negara kita, maka kita perlu uruskannya dengan baik demi masa kemaslahatan generasi akan datang. Terima kasih. InsyaAllah. Baik cikgu, dan mungkin pentaksiran hari ini berapa keseluruhannya markah yang mungkin cikgu berikan kepada para murid kita, cikgu? Daripada 100 saya berikan 87 markah. Jadi itu dah kira cemerlang tu. Dah cemerlang lah. Memang memuaskan hati saya. Ya. Tetapi biasalah ada sedikit kelemahan kerana ini adalah satu bentuk proses pembelajaran. Betul. Dan saya nak berkongsi, ya, sekiranya kita nak mencuba atau memahami dengan lebih mendalam tajuk ini, anda boleh rujuk kepada sumberku di dalam portal Delima, ya. Di situ kita menyediakan banyak latihan yang disediakan untuk kemudahan anak murid-murid di seluruh Malaysia. Betul. Kita semua dapat belajar, dan sekali lagi terima kasih Cikgu Baihaqi. Sudi bersama-sama dengan saya Ria, dan murid-murid juga nak ucapkan terima kasih. Okey, yang di rumah juga. Okey, semoga kita dapat manfaatlah dalam sesi pembelajaran kita pada hari ini. Baik cikgu, terima kasih sekali lagi. Kita jumpa lagi di masa akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.